Selamat datang ke Peachtree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Hai, saya Keshi Michael bersama-sama Nur Ibrahim dan Seiji Arauta Hashi dan pasangan saya Veronica. Kami sedang membuat percubaan hari ini untuk Cafe Peachtree. Saya nak tunjukkan eksperimen yang dilakukan oleh Veronica. Pie cherry. Wow, delicious. Akan dimasuk ke dalam oven dan saya akan jadi QC untuk dia. Ini merupakan makanan kegemaran dia, pie kegemarannya, pie cherry. Wow, bagus untuk dapat tahu tu. Kami akan buat satu biji untukmu jika anda datang ke Cafe Peachtree. Saya rasa gembira dapat bertemu anda semua dalam Zoom pada masa kuarantin diri. Ada soalan hari ini? Ya, kami ada pertanyaan dari Valentina dari Ukraine. Halo Keshila, dari Peachtree Cafe itu. Ramai orang tak tahu tentang sistem benih ini, tapi tak banyak dapat hasil. Nampaknya sebab mereka tak berjaya adalah tak konsistensi. Cari rakan kami adalah aksi. Buat sesuatu untuk seseorang setiap minggu ialah aksi. Buat meditasi kopi adalah aksi. Bagaimana tanam benih untuk aksi-aksi yang berterusan tu. Dan itulah soalan saya. Terima kasih. Wow, itu merupakan pertanyaan yang susah. Saya habis banyak masa sekarang dalam Netflix kerana virus ini. Apakah pendapat anda? Apakah benih yang kena tanam? Saya dengar Valentina sebut 3 cara yang sepatutnya diambil. Cari rakan kami, dorong mereka dan buat meditasi. Tapi apakah benih-benih untuk lakukan aksi-aksi tersebut di atas? Saya rasa untuk menolong seseorang, iaitu komitmen agak penting. Contohnya, saya gemar buat senaman sebab ia bantu kesihatan saya. Tapi secara terus terang, saya tak bangun setiap hari untuk buat yoga atau pergi gym. Jadi, dari segi konvensional, carilah seorang rakan dan komited untuk berbuat senaman setiap hari bersama-sama. Ini memanglah sama seperti sistem benih kerana rakan itu jadi rakan kami anda. Begitu juga rakan gym anda sebagai contoh yang baik. Kami cuba memulakan sesuatu bersama-samalah. Terutama ketika tahun baru ini, saya dah cuba banyak cara. Tapi bagi saya, cara yang berkesan sekali ialah bersenam bersama-sama seseorang lagi. Ini kerana kadang-kadang ada masanya saya bangun pagi dan rasa tak nak bersenam lah. Tapi jika saya ada komitmen dan rasa tak nak mengecewakan rakan saya akan buat. Mereka juga akan telefon saya dan menegur saya supaya bersenam bersama-sama. Itulah cara yang membantu saya. Apa pendapat anda? Bagi saya, beri galakan kepada mereka agar ambil tindakan yang kecil-kecil dulu. Kadang-kadang kami berkecenderungan menghalang tindakan orang lain kerana kami mungkin bimbang keselamatan atau ingin beri nasihat lebih bagus untuk mereka. Tapi kita boleh cuba menggalakkan mereka ambil tindakan. Jika kami ada rakan rasa malas, buatlah sesuatu. Kami boleh tolong dia untuk mengambil tindakan yang kecil setiap hari. Penggalakan dan sokongan ini akan bantu mereka lah. Ya, saya menulis sebuah buku dengan seorang Muslim terkenal
buku yang bertajuk Meta Karim Norbiakov dari Pakistan. Sekarang beliau tinggal di Moskow. Kami bersama-sama menerbit buku yang bertajuk 20 Kesalahan dalam Hidup Anda. Untuk saya, kesilapan atau kesalahan yang paling besar adalah tak cuba buat sesuatu yang hebat dalam hidup anda. Impian besar anda, tapi tak cuba langsung nak buat. Dalam satu temu duga di pusat jagaan, mereka tanya orang tua, apakah penyesalan yang paling besar dalam hidup anda? 90% dari mereka jawab, saya ada impian besar tapi tak cuba buat apa-apa langsung. Saya tak pernah gagal tapi saya pun tak cuba lakukan apa-apa. Inilah sesuatu yang saya kesal sangat. Jadi untuk dapat benih untuk bertindak, saya suka cadangan anda sejitu. Adakah seseorang rakan? Tapi saya rasa menggalakkan seseorang remaja seperti Nor dan Seji adalah usaha yang baik. Dan adakan impian yang besar, menjadikan impian itu 10 kali ganda lebih besar agar cari jalan untuk mencapai mereka. Bagi saya suka tu. Saya dapat satu akal baru, cuba rasa gembira dengan mereka di sekeliling kita apabila mereka mula ambil tindakan. Sebagai contoh, kita lihat mereka bertanggungjawab sosial dengan memberi derma-dermaan, menyelamatkan warisan budaya atau persekitaran. Boleh meditasi terhadap tindakan tersebut. Ini merupakan cara menanam benih minda yang bagus. Kerana kita lihat semua ini dalam realiti kita. Kita ada benih-benih tersebut. Tahukah anda agak aneh masa ni sebab salah seorang kawan kami, Stanley Chen, dia ni peminat besar kepada kereta-kereta Tesla. Dia diinspire oleh pemilik itu. Dari luaran pemilik itu ada dua visi tinggi ada visi-visi tinggi untuk syarikatnya yang hebat itu. Saya terbaca dalam berita tentang disebabkan virus ni, syarikat beliau berubah untuk menghasilkan ventilator perubatan kepada hospital-hospital. Jadi kadang-kadang kami kena lihat yang bagaimana usahawan-usahawan ni bermatlamat tinggi untuk mengambil tindakan yang hebat. Saya nak bagi contoh lagi, salah satu program DCI, seseorang wanita tanya saya, katanya saya tak lakukan apa-apa, saya tak ada aksi. Soalan ini serupa ya. Saya tanya, anda ada 3 orang anak, adakah anda mendorong mereka berani bertindak? Dia jawab, tidak. Saya tak buat begitu kerana mereka mungkin lakukan sesuatu yang bahaya. Mereka tak tahu bagaimana untuk menjaga diri. Jadi saya mesti melindungi mereka. Jadi kadang-kadang cuba lihat sama ada kita menghalang ahli keluarga atau kawan-kawan mengambilkan tindakan. Terutamanya jika anda ada anak-anak, kita sering nak melindungi mereka sehingga menghalang mereka cuba buat sesuatu. Dengan ni kita tertanam benih menghalang kami diri sendiri tidak dapat bertindak. Ini juga menyebabkan kita tertanam benih menghalang orang lain juga, menghalang kita juga bertindak. Menurut sistem benih tak berasal datang dari menghalang orang bertindak. Jadi masa kami membuat program China Soft Power tu, kami beritahu orang lain setiap saat kami tertanam 65 benih. Jadi dalam 5 minit hidup kita tertanam lebih kurang 15,000 benih. Tak kira sama anda tonton Netflix untuk setengah jam atau kita bertindak atas impian atau buat langkah untuk setengah jam, perbuatan seperti ini akan ambil sama sahaja.
dari segi bilangan benih. Jadi hanyalah 15,000 benih boleh mencambah dalam 5 minit itu. Jadi anda ada pilihan. Tanam 15 biji benih untuk impian dengan lakukan 4 langkah, atau gunakan 15,000 benih dengan menonton Netflix. Bilangan benih adalah sama. Sama ada anda berusaha mencapai sesuatu yang kecil atau yang besar, bilangan benih itu adalah sama. Jadi kan lebih baik jika kita berusaha untuk buat sesuatu yang besar. Itulah pandangan saya. Ya, terutamanya pada masa kini, semasa MCO ni, atau perasaan takut akan menyekat kita daripada bertindak, sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku. Ramai berfikir saya dipaksa tinggal di rumah. Saya tak tahu apa yang akan berlaku hari esok. Jadi disebab tu kita seharusnya bersama-sama pilih sesuatu yang besar untuk kita lakukan. Saya memang setuju dengan pendapat anda jika saya mula fikir impian besar. Dan bila kita cakap pasal virus, ramai orang bertanya kepada saya, Sheila, kamu belajar di Biara untuk beberapa tahun, tahukah anda bila virus ini akan berhenti? Seorang kawan saya di China juga tanya saya soalan yang sama. Dan saya pun balas, sebenarnya saya juga nak tanya soalan yang sama pada anda. Kami berdua sedar, kami saling bertanya soalan yang sama masing-masing pada masa yang sama. Jadi anda boleh berasa kurang pasti, fikir anda tak tahu apa-apa yang perlu dilakukan seterusnya, kerana anda tak tahu bila anda dapat keluar dari keadaan ini. Tapi jika anda dekat untuk lakukan sesuatu impian yang besar, tak anda buat keputusan, buat sesuatu untuk benih anda sekarang, anda sesungguhnya akan mencapai dan mempercepatkan penamatan virus ini. Buatlah virus ini tamat lebih cepat. Mungkin anda kata saya tonton TV atau Netflix sahajalah. Padahal saya pun tak pasti bila virus ini akan berhenti. Tapi kalau anda buat perancangan untuk impian besar, contohnya bagi kami bincang tentang bajet besar untuk 6 bulan untuk kafe ini. Dengan buat perancangan yang besar, ia mempercepatkan penamatan virus. Jadi maksud anda dengan membuat impian anda besar, anda dapat lebih bersemangat untuk mengambil tindakan itu, betul tak? Bagaimana kait hubung dengan ni? Bayangkan kehidupan anda 24 jam ni bergantung kepada benih-benih anda. Sebanyak 65 biji benih setiap saat. Tak kira sama ada benih itu kecil atau besar, bilangan benih yang ditanam sama ada sama sahaja. Bilangan benih ditanam sama sahaja sepanjang 24 jam. Jadi kenapa tak buat benih-benih yang besar? Sebab bilangan benih yang ditanam dalam masa 24 jam itu sama sahaja. Jadi kenapa tak buat yang besar? Mungkin boleh beri contoh dalam hidup anda. Contohnya virus yang baik. Niat seseorang untuk berjaya lalu menjadi teladan. Contohnya setiap orang nak berjaya dan nak jadi contoh kepada orang lain. Ini bagaikan virus positif yang akan merebak kerana orang ramai cenderung untuk meniru kejayaan kita. Contohnya saya berjaya dalam sesuatu perkara, ramai akan tertanya-tanya bagaimana kamu lakukan tu. Jadi kita dapat berkongsi tentang cara benih dan macam mana ditanam. Kemudian mereka akan lakukan. Dan bila mereka berjaya, ini sebenarnya satu perhatian terhadap orang ramai. Sebab
orang lain boleh ikut apa yang dibuatkan. Dan ini seperti virus yang positif yang boleh melebar dan boleh dianggaplah virus anti-coronavirus. Sejak apa pendapat kamu? Saya tengah berfikir kita boleh beri inspirasi kepada orang lain untuk bertindak. Dengan cara ini, kita juga telah tertanam benih untuk bertindak. Contohnya, seperti yang dikatakan, saya boleh tonton Netflix atau saya boleh buat sesuatu untuk impian besar saya. Itulah memang sesuatu yang baik. Saya fikir sudah tiba masa ni untuk kita buat kesimpulan. Pertama sekali, saya nak cakap ialah ramai daripada kita rasa bersalah, guilty. Pada ketika ini sebab sekarang kita ada banyak masa, tak seperti pada masa mula-mulanya. Pada hari pertama kami di dalam rumah, mungkin kita masih kerja kuat, guna setiap saat dengan bersungguh-sungguh sekalian, sangat efisien. Tapi bila masuk peringkat kedua ni, kami berasa bersalah pula, guilty, kerana kurang bersemangat. Sebab kita makan terlalu banyak, sudah menjadi gemuk sikit, habis lebih banyak masa tonton Netflix sahaja. Jadi, cadangan saya ialah kita perlu bertekad untuk meluangkan masa 1 jam setiap hari, tetapkan masa yang sama, mungkin pada waktu pagi jam 7 hingga 8 di dalam rumah, dalam keadaan kuarantin. Dan saya ni bertekad untuk buat meditasi dan latihan atau belajar sesuatu. Itu saja. Mula dengan yang kecil. Hanya bertekad untuk buat sesuatu dalam 1 jam. Bila saya bertekad dalam 1 jam, saya boleh capai. Jadi, ini menjadi pendorong untuk saya buat 2 jam, 3 jam dan seterusnya. Pertama, saya mesti mula dengan 1 jam untuk buat sesuatu yang bermanfaat. Lalu, baki 20 jam itu saya boleh tonton Netflix lah. Ini cadangan yang baik. Perlu berusaha keras juga untuk tonton Netflix 20 jam tau. Tapi boleh tercapai lah. Okey, apa lagi cadangan yang praktikal? Tadi apa yang dikongsikan secara ringkas, kami patut bertekad untuk membuat tindakan dan juga cuba tolong seseorang, dan dia juga tolong kita kan. Dapatkan satu pasangan yang boleh bantu kita terus tekad, terutama ni untuk sesuatu yang tidak kerap dilakukan pada mulanya. Kemudian ia menjadi lebih mudah untuk kami kan. Saya setuju sepenuh dengan kamu. Saya nak ingatkan semua tentang meditasi kopi. Untuk apa-apa yang kita lakukan untuk orang di sekeliling kita, sesuatu yang kecil atau besar yang kita rasa gembira, kita boleh buatlah dia dalam meditasi kopi kami. Hebatnya. Baik, saya ada satu rancangan untuk minggu depan. Kalau kamu sanggup, boleh kamu kembali pada hari Selasa dan Khamis. Sebab Scott akan kembali pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Okey, ada video untuk hari Isnin untuk Scott dan Ulrich. Ia datang dari Pasha dari Rusia. Oh, ia tanya soalan yang suka sekali. Suka. Yang susah sekali. Привет, Майкл. Меня зовут Паша, я из России. Мой вопрос такой. Последние 2 месяца я часто получаю травмы. Они несерьезные, но и неприятные. Какие семена я посадил раньше и как мне это можно исправить? Спасибо.
Kami ada penterjemahan untuk anda. Biar saya bentangkan. Hai Michael, nama saya Pasha. Saya berasal dari Rusia. Soalan saya ialah pada 2 bulan yang lepas saya tercedera. Bukannya teruk, tapi merunsingkan. Apakah benih yang telah saya tanam dan bagaimana boleh saya betulkannya? Terima kasih. Oh, hebat. Jadi 6 hari bulan, hari Isnin kan? Dan skor Oli akan kembali dan saya harap jumpa kamu pada hari Selasa dan Khamis. Itu memang kebanggaan kami untuk dijemput. Terima kasih kerana memberi peluang kepada kami. Cuba kamu fikirkan apakah soalan yang kamu mau ambil, ya? Bagus sekali. Kepada anda semua, semoga selamat. Guna peluang ini untuk tanam benih-benih besar, ya? Ya, jumpa anda lagi minggu depan. Thank you guys. Thank you for doing. Thank you. Bye-bye. Terima kasih menonton Page 3 Morning Show. Jumpa lagi.